Share screen. Screen. Share screen. Tak ada. Okey, buka OBS. Kejap OBS je. Ada kelas tadi. Penuh. Okey. Penuh. Tadi link aja, tak ada apa link aja. Ah. Sebenarnya cerita dia, dulu saya pernah try buat OBS tapi saya stop dia sebab masalah saya nak buang ni, lepas tu yang masalah encoder tu kan. Saya buat new sekejap ni. Studio mode tu boleh off. Doktor, studio mode tu boleh off. Macam mana nak dekat studio mode ni? Kat mana? Bawah dia, dekat tepi sebelah kanan tu, ada start virtual cam tu, bawah dia studio mode. Oh, okey, studio mode. Oh, ni off. Satu je. Okey. Ni macam mana saya nak tutup ni semua start daripada zero? Pergi dekat exit Yang atas ni, audio mixer ni, doktor nak sama saja letak atas ke? Oh tak. Saya tadi sebab apa saya nak cari yang tadi tak jumpa tu. Terus saya drag. Terus sekarang macam mana nak drag dia? Tarik ke? Pergi dekat view. Okey, pergi dekat dock. Okey. Oh, okey. Reset UI. So dia akan balik pada asal. Settle balik. Okey, itu je. Sekarang kita nak set daripada ni. Saya tahu part ni. Okey. Okey, back to you, cikgu. Okey, kalau cikgu kalau doktor nak apa ni? Biasa double klik kat webcam tu. Pergi kat kita, sebentar saya record je ni. Saya kasih file. Record je lah pakai ni je pun. OBS. Tapi tak Okey. Sebab tak tahu. Okey. Sebentar nak record pakai ni. Okey, macam mana saya nak buat? Okey. Okey, kalau doktor nak record pakai yang ni sekarang, okey. Sekarang ni doktor kena tambah dulu display. Okey, tekan dekat. Tambah. Tekan bawah dekat source tu, tekan tambah. Tambah, okey. Bukan dekat scene. Dekat source. Dekat source. Yes, dekat source. Okay. Pergi cari display adapter. Display capture, sorry. Display capture. Oh. Display capture ni, okey. Maksud display capture ni, apa yang terpapar dekat skrin doktor akan direkod. Okey, itu maksud display capture. Berbanding dengan window capture, window capture ni dia akan rekod spesifik program yang kita nak rekod. Seperti PowerPoint ke Chrome ke. Tapi saya jarang guna display window sebab kalau kita alih-alih tempat dia tak rekod. Setuju. So saya akan biasakan guna display capture. Desktop punya capture ni. Display capture ni sebabnya dia akan rekod segala jenis apa yang saya buka dekat ni. Cumanya sedikitnya dia tak cantik bila kita buka display capture ni, dia akan jadi macam looping. Sebab looping tu, sebab dia capture yang depan tu dia akan jadi looping ke belakang. Tapi benda tak ada masalah pun. Tak cantik je. Okey. Okey, sekarang okey dulu. Sekejap saya letak tarikh dulu. Tak payah. Tak payah. Okey, tak payah. Okey, display capture 1. Press okey. Okey. Right. Okey, dia jadi macam ni. Ni jadi mirroring. Apa sekarang ni dia tengah looping. Dia looping sebab kita capture yang depan ni, so OBS dalam tu capture lagi. Macam adalah ni capture lagi. Tu jadi looping macam ni. So, macam Google Meet lah. Macam Google Meet. Yes, macam Google Meet sebab dia looping sebenarnya. Okey, lepas tu tekan okey. Alright, okey. Okey. So sekarang ni kalau tengok dalam bahagian source tu, display capture nama dia kat atas sekali. Bermaksud apa yang di atas sekali dia akan jadi yang pertama. Yang belakang tu tak nampak sebab dia tutup. So macam mana nak bagi nampak semua sekali, display capture kita letak kat bawah. Sama kita tick drag ke bawah ataupun gunakan tu bawah ada macam gunung atas bawah tu pun boleh. Anak panah macam ni. Ada dua cara lah. Yes. Sekarang kita nak letak di paras mana? Bawah sekali ke atas? Biasa bawah sekali. Sebab bawah sekali. Atas kita nak letak apa-apa kan. Okey, sekarang saya letak bawah sekali. Dia jadi macam ni. Okey. Okey. Saya dah drag sekarang ni tapi webcam doktor dah okey dah kan? Webcam okey. Okey, dia dah buang ni. Tadi bukan apa? Saya nak okey ni kan. Saya bukan apa? Saya nak buang belakang ni, dia kata tekan filter tu. Tak jumpa. Rupanya benda tu tersorok. Yes, sebab doktor punya bila tekan filter balik. Tekan filter. Alright. Okey, so doktor punya layout ni sebenarnya ada lagi kat bawah.
Jadi apa saya buat tadi kan? Saya tengok macam mana dia nak, rupanya saya drag dia Just jadi drag drag dia. tarik, lepas tu naik ke atas sikit. Dia dekat je. sini, dia dekat sini. Tadi Yes, itu sahaja. right. Jadi ni yang campur ni. Yes, Tidaklah ni tak jumpa chroma key. kroma ni. Yes, chroma key tu untuk buang. Lagi satu background tu apa? Back dengan background tu apa letak? Background ni saya nak letak gambar, kata gambar lembu kat belakang macam tu. Oh, tak boleh letak macam tu. Oh, tak boleh. Tak boleh. Kena delete ni. Delete dulu. Okay, Dia letak satu je. Okay. Kalau ada back tu buang dulu. Okay. Right. Tambah balik chroma key. Close. Dah chroma key tambah je. Bawah dia. Sorry. Okay, saya faham. Bawah dia tambah chroma key. Dia chroma key. Okay. Okey je, saya nak change nama pun tak apa sebenarnya. Okay, press okay. Dia sebenarnya nama tu tak penting. Atau okey je. Tak penting pun nama tu. Okey. So dia automatik. So sekarang ni kalau macam kecil sangat macam ni, doktor kena besarkan sikit dia punya ni. Tarik kat tepi macam tadi, besarkan sikit. Yang atas kanan tadi. Tekan close. Nak besarkan balik kotak tu. Oh, sorry. Ni. Macam ni. So nampak sikit. So similarity, smoothness tu kita nak play around kalau ada macam tak berapa cantik buang. Kalau cantik buang tak apa, jangan tu sangat. Kacau tu. Setuju. Kalau okey dah jangan kacau. Kalau tak okey kena betulkan balik. Baru betulkan. Okey, baru betulkan. Kalau tengok kalau macam tak cantik dia buang apa semua baru betulkan. Kalau dah cantik biarkan. Okey. Pangkas je, okey je. Close je. Press okey. Close. Okey. Okey, kalau katakan doktor nak letak frame ke apa belakang tu sebenarnya boleh, tapi tak cantik sebab kalau OBS ni orang nak suka macam ni. Betul. OBS suka letak. Kalau kita nak letak gambar ke apa sebenarnya boleh, letak kotak ke apa boleh. Tapi kita tambah overlay lain. Tapi saya tak minat sangat, takut berat. Betul. Buat gaming lain cerita lah. Betul. Setuju. Okey. Kalau kita nak buka PowerPoint ke? Ya, kejap. Sebab saya sebenarnya saya nak present saya punya PowerPoint tu sebab tak apa, saya letak dulu kat bawah. Tak apa, nanti saya simpan dekat bawah, minimize. Okey. Sebab yang tadi sebenarnya saya tanya, sebab biasanya bila kita rakam dengan Loom atau belakang dengan Castify, kita dalam bulatan tu, lepas tu ada ada background tu yang saya tak nak. Kan macam contoh macam ni kan. Jadi bila saya rakam, katakan contohnya saya nak buat benda ni. Okey, benda macam ni kan. Jadi saya tengok orang kadang-kadang present, ada gambar orang kat sini dengan belakang tu, belakang benda ni lah, PowerPoint ni, betul tak? Jadi tapi bila saya pakai Loom dengan Screencastify, gambar kita duduk dalam bulatan, dia ada dia punya belakang dinding tu. Saya tak nak benda tu, saya nak buat dia transparent. Itu yang dia tak boleh buat untuk tu. Jadi bila saya tengok dia pakai OBS, dia tak jadi tu. Okey, tak apa. Okey, back to you, cikgu. Okey, so sekarang ni macam doktor punya macam floating sangat tu. Boleh letak kat bawah sikit sebelah kanan. Kalau doktor nak letak sebelah kanan lah. Webcam doktor tu. Webcam floating. Nampak floating ada macam kat bawah tu. Biasa saya rapatkan kat bawah. Yang ini? Tarik. Okey. So kalau doktor nak tu, saya biasa saya letak bawah sikit sebelah kanan. Kalau nampak tergantung. Okey, what should I do now? Kalau saya akan letak ke bawah sikit. Atas sebelah ke bawah. Webcam kat bawah sebelah kanan. Rapatkan ke bawah lagi. Turunkan ke bawah lagi. Sini. Bukan tu. Atas dia. Kan webcam doktor kan nampak tergantung. Webcam tergantung. Atas dalam petak. Atas. Bukan atas dekat pas. Ni. Tolak ke bawah sikit. Adjust lah. Adjust ni. Nampak tergantung kat bawah tu kan nampak tergantung. Ni. Kecil sangat. Kecil sangat. Dia besarkan sikit. Okey. Besarkan sikit. Lepas tu elakkan tergantung tu. Ke bawah. Bawah ni macam ni. Okey, faham. Nampak dia tak tergantung. Kalau tak nampak tergantung kan? Saya tengok dekat YouTube. Jadi bila buat macam ni, nampak dia cantik kan benda tu sebab dengan ada background kita tu kan. Mana dia orang buat? So sekarang ni doktor besarkan balik webcam tu. Webcam. Ni besarkan balik. Besarkan balik. Katakan doktor nak crop. Okey, doktor tekan alternate dekat keyboard. Alternate, okey. Alternate, lepas tu ada mouse kat atas tu, yang ada titik warna merah tu, doktor tolakkan dia. Dia akan jadi crop. Yang ni, mouse ni? Yes. Jangan lepaskan alternate. Tolak, nampak? Dia crop. Okey, katakan saya nak ambil dia kecilkan sikit. Kecilkan sikit, macam tu. Okey. Saya lepaskan. Nampak? Itu cara nak crop dia. Lepas tu lepaskan? Lepaskan. Okey. Lepas tu crop belah tepi kalau nak crop. Maksudnya kalau macam alternate lagi. Macam webcam doktor kan terlampau besar.
nak crop sikit, ada macam tak cukup space, nak nampak green screen tak cukup, ada yang terkantul kan. Macam tu cara nak crop. Okay, faham. Saya faham. Sebab saya pakai J5 ni, that's why dia besar. Saya tak pakai laptop punya ni. Okay. Kalau maksudnya kalau macam kita punya green screen, kadang-kadang kita beli green screen taklah besar mana. Lepas tu bila buang green screen ada nampak dinding pula kiri kanan. So kita nak buang tak nampak dinding tu, kita boleh crop sikit ke dalam. Tekan. Faham Saya faham. Saya dah tahu. Okay. Kalau nak betulkan balik, tekan alternate boleh tarik balik, besarkan balik. Katakan alternate boleh besarkan balik. Besar balik sini. Saya faham. Benarkan dia balik. Itu cara nak crop dalam OBS. Faham. Jadi sekarang kita tengah rakam. Kalau kita ada problem, maksudnya kalau kita dah buat, lepas tu nak undo balik. Dekat OBS kita Ctrl Z, dia akan undo. Okey, saya faham. Itu saya tahu. Ctrl Z. Ctrl Z kita undo. Dulu tak boleh, sekarang baru boleh. Okey. Jadi katakan doktor nak letak perkataan dekat bawah, nak bagi scrolling perkataan tu. Okey, doktor pergi dekat tambah. Sini, source ni. Source tambah. Okey, semua dekat source. Text GDI. Text GDI, okey. Okey je, tak apa, tak. Doktor tak nak salin, nak pilih tu tak apa. Tak payah, okey. Okey, dekat sini, dekat bahagian teks tu doktor boleh tarik. Contohnya selamat datang ke, kelas saya apa-apa ke, tu pulanglah. Contohlah. Okey, lepas tu doktor spacekan sikit dekat lepas saya tu, lepas perkataan saya tu, tekan space sikit, bagi jarak sikit. Okey. Lagi bagi kecil sikit. Okey dah. Dia jadi kecil. Dia kecil. Okey dah cukup. Press okey. Okey. So sekarang ni ke atas sebelah kanan atas tu doktor boleh kecilkan. Ni gambar ni. Kecilkan sikit, lepas tarik balik. Kecilkan dulu sikit, tarik balik ke depan. Jangan lepas, kecilkan lepas. Tarik balik ke dalam, kecilkan lagi. Dia kena buat slow macam tu. Terus one by one. Betul. Biar dia masuk dalam kita punya ni. Masuk di dalam, tak payah lepas dalam kotak tu. Sekejap. Terbawa sekali. Okey, saya faham. Dia kena kecil sikit. Kena Di belakang dia ikut sekali. Okey, sekali yang ikut belakang tu, doktor pergi dekat display capture tu. Sekejap. Bawah tu, display capture. Okey, jangan kecil sangat. Okey, pergi kat display capture tu, aktifkan gambar kunci tu. Sekejap. Pergi dekat screen display capture, aktifkan gambar kunci tu. Dia akan lock. Lockkan dia. Lock dia. Dia akan bergerak dah. Nampak? Okey. Itu lock, maksudnya tak akan bergerak dah. So ejah balik selamat datang tu. Kalau buka balik, jadi dia baru boleh gerak benda ni. Jadi berat ni. Kalau nak buat dia middle tak boleh Tak jadi. Letak bawah. Letak bawah atau atas. Dia pilih sama dia letak biasa, orang letak kat bawah sekali. Ni. Atas sekali. Letak atas ke bawah? Ikut suka doktor. Okey, kalau letak bawah lah sini kan, katakan letak sini. Okey, tarik sampai full. Tarik apa ni sampai full? Yang jangan sampai penuh sampai hujung. Bukan. Tarik yang petak yang nombor tengah-tengah tu, tarik sampai dia full ke hujung. Yang tengah-tengah. Petak ada 3 titik kan, dan titik nombor 2. Yang hujung tu ada 3 titik. Yang hujung tu ada 3 titik. Yang belah kanan ada 3 titik merah. Yang perkataan selamat datang tu. Okey. Yang ambil titik yang ke tengah tu. Tiga-tiga ni okey. Tarik hujung. Hujung tu tarik ke dalam, tarik keluar. Penuh. Okey, sampai keluar sikit. Okey, dah cukup. Sampai dekat hujung ni. Okey, dah turun ke bawah sikit. Tarik dia ke bawah sikit. Tarik ke bawah sikit. Bawah sekali. Sekejap. Lock lah dulu itu doktor. Lock dulu. Okey, lock dulu. Lock dulu yang display tu. Okey, dah tak gerak dah. Selamat datang turun bawah sekali. Tekan selamat datang tu. Tekan selamat datang, okey. Turun ke bawah lagi. Turun ke bawah lagi. Dah tak boleh gerak. Kenapa tak boleh gerak? Sekejap ni. Okey, boleh. Okey, bawah. Okey, double klik kat dalam tu ataupun dekat text GDI tu pun boleh double klik juga. Text GDI double klik. Okey. Dekat sini, doktor turun bawah sikit. Turun bawah kepada mana? Sini. Ya, scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Ada lagi. Ada lagi. Okey, nak tukar gambar font, boleh tukar color tu. Untuk font. Okey, color. Okey, katakan tukar. Ada select color. Select color. Pilih font warna apa kita nak. Okey, katakan kuning. Okey, press okey. Untuk background. Select background color. Background color, okey. Hitam ni. Ada select color. Katakan warna merah lah, warna merah. Warna merah, okey. Warna merah. Okey.
Kamera Press okey okey. juga. Okey dulu Okey. kat atas tu. Lepas tu ada background opacity tu kena tarik sampai 100%. Oh. Nampak kat belakang dia jadi macam tu. Oh, barulah dia ambil benda tu. Yes. And So dia then ambil kita okey. Lepas tu yang ni alignment tak payah. Biarlah, biar Alignment. tak apa kosongkan. Okey, press okey. Press okey. So nampak dia jadi macam tu. Oh, canggih ni. Ni boleh gerak ke? Ni tak boleh boleh, gerak sekejap. Sabar satu-satu. So sekarang ni kita nak betulkan dia balik. Masalah sekarang ni nak betulkan dia balik. Klik dekat tick GDI tu. Text CDI, okey. GDI. Hmm. Okey, dekat kelas saya tu space lagi. Lagi kecil lagi. Kelas saya ni panjang lagi sini. Dia kecil lah. Dia kecil sikit. Tapi kata macam enable anti-aliasing. Tick enable anti-aliasing. Okey. Okey, cuba try okey. Okey je. Okey, dah cantik dah macam tu. So sekarang ni dia macam tutup badan doktor pula. Kamera tu sebenarnya doktor boleh angkat sikit ataupun letak kat depan. Boleh angkat sikit kamera tu. Kamera webcam. Bukan tu, dekat dalam ni, dalam Oh, OBS. sorry. Ni webcam, okey. Tolak kat atas sikit. Satu. Dia dah tutup muka doktor tu kan. Tolak kat atas sikit dia punya ni. Oh, jadi macam ni. Okey. So kalau so dia kat depan lah. Kalau doktor nak duduk kat belakang juga, doktor boleh tolak webcam ni kat atas sikit dia punya ni. Kalau letak dekat bawah teks. Atas sini. Atas ni, okey. Teks naik atas balik. Okey, macam tu kan. Teks naik atas balik. Bukan. Bukan. Yang ni, yang bawah dekat source tu. Dekat source, okey. Teks ni, naik atas balik. Tolak atas balik. Saya faham. Dia ada kat belakang tu lah. Nampak dia doktor badannya mana tutup dengan ni. Okey. Sekarang nak bagi dia bergerak, pergi kat teks tu. Pergi kat teks GDI ni. Teks GDI, tekan filters sama ada klik kanan ataupun tekan tu. Filters. Bukan double click. Okey, sorry kejap. Dekat kejap cancel. Ni boleh ni. Press okey dulu. Pergi dekat teks, okey. GDI. Lepas tu filter, klik kanan ambil filter ataupun dekat klik ambil filter. Okey, filter. Okey, ada tambah dekat bawah tu. Tekan tambah. Tadi pada scroll, SCROOL. Ada. Okey, tekan. Okey. Okey. So horizontal stick ni kalau doktor ke belakang dia akan bergerak ke belakang. Kalau doktor tu cuba main yang horizontal stick tu. Tolak ke belakang, tolak ke depan, tengok apa jadi. Ya Allah, cantik dia. Tolak ke belakang sikit. Kalau tolak ke belakang apa jadi? Nampak? Belakang dia. Laju cepat. Makin ke belakang dia makin laju lah. Makin ke depan dia makin laju. Okey. Tapi biasa saya ambil dari kalau doktor macam ni pun boleh selamat datang. Biasa cikgu cadang buat ke mana? Macam ni? Ikut suka sebab dia baca ke mana. Orang nak baca ikut tang mana. Kalau vertical stick ni biasa saya tak kacau sebab dia nak yang vertical stick ni nak naik ke atas. Doktor try main with vertical stick dulu. Dia macam tu. Nampak? Biasanya orang buat atas ke bawah ke kiri ke kanan? Saya jarang buat vertical stick. Tak cantik. Dia kena buat kiri kanan. Betul. Dia buat macam TV3 lah, kiri kanan kan. Okey, doktor tarik je dekat bahagian dia tarik kosong-kosong. Tarik kosong je. Kosong-kosong. Okey, settle. Okey, so dia akan bergerak macam tu lah. Cantik. Kalau laju sikit, tolak ke depan sikit. Kalau bagi laju sikit. Macam tu lah caranya. And then done okey. Close. Okey, siap lah. Dekat dia bergerak, dia akan bergerak. Okey, lagi satu soalan. Yes. Sekarang saya kan ada PowerPoint saya ni kan, 4 PowerPoint ni. Kan? So macam mana saya nak buat dia muncul? Okey, dia macam ni. Doktor fikir macam ni tau. Okey. Kalau kita nak rekod pakai display capture, okey. Kalau doktor pakai satu screen, dia akan nampak sikit lah. Bila dah habis rekod, doktor kena cut sikit lah. Yang nampak yang tak cantik ni akan berlapis-lapis ni. Tapi bila, okey contoh bila doktor tekan start recording saja, doktor buka PowerPoint, lepas tu doktor display, lepas tu doktor cakap. Sebenarnya dia sedang recording. Walaupun doktor tak nampak dia punya kamera, tak nampak dia punya pergerakan apa tak nampak, tapi dia sedang recording sebenarnya. Okey, saya nak tanya soalan. Ya. Okey, sebenarnya sekarang ni direkod sebab saya menggunakan display capture, betul tak? Yes. Without pressing the start recording ni, betul? Dia tak record lagi. Selagi kita tak start recording, dia tak akan record. Ini bukan kita record kan? Belum? No. Belum lagi. Dia tak akan record selagi kita tak start, tekan start. Betul.
Okey. So PowerPoint tu rasanya dia boleh buat delete kot, tak guna tu. Oh ni okey, delete. Okey, Non delete dulu. rasanya. Okey, so delete kita nak dulu. test record. Macam mana doktor nak record? So okey, delete dulu yang tu. Sekejap Macam mana nak delete? Yes dekat atas tu. Mana yes? Oh yes. Oh okey. Okey dah. Okey. So sekarang ni kita nak tapi doktor kena ingat lepas doktor recording nanti mungkin doktor kena pakai software untuk cut dulu yang bahagian yang tak cantik kat depan tu. Itu pakai Filmora. Filmora ke apa tak kisahlah. Okey. So kalau nak biarkan pun sebenarnya tak ada masalah pun. Okey, so kita tekan start recording. Okey. Okey, doktor buka PowerPoint. Okey. Okey, apa ni tekan butang untuk ni. Apa ni? Tekan window. Bukan nak bagi besar, bukan window. Nak bagi dia punya present slide slide. Okey. So doktor kira lah dalam 1 2 3 lepas tu doktor cakap. Tapi sebenarnya kalau doktor cakap, gambar doktor dekat gambar orang ni akan nampak loh, dia akan tutup gambar orang ni sebenarnya. Hello, tapi dapat kita test dulu, kita test cakap perempuan. Okey, doktor pergi next slide. Pergi next slide. Okey, go next slide. Next slide. Okey, end tu. Tekan end kat mana? Tutup dulu yang apa ni? PowerPoint ni. Escape lah. Escape. Okey. Pergi balik ke OBS. Okey, tekan stop. Tekan stop recording. Okey, tekan stop recording. So doktor pergi dekat file. Atas kali sebelah kanan. Atas kali sebelah kiri. Pergi dekat show recording. Okey. Yes. Show recording ni dia akan tunjukkan apa yang kita record lah. Okey, doktor tengok yang terbaru. Ini. Ini dah. Okey, kita buka. So nampak awal-awal tu dia akan record yang ni dulu. So bila doktor buka nampak muka doktor kat sini kan. Okey. So bila doktor buka je, okey. So kat mana nak cut ialah bila doktor cakap 1 2 3 tadi. Kat sini akan cut dulu sikit nanti. Okey, sekejap maksudnya cikgu tadi kan bila kita buat tadi rakaman yang ini, bila saya cakap start recording, walaupun gambar saya ni tak muncul dekat sana, tapi ada. Sebenarnya benda tu ada ni macam ni lah. Sebenarnya ada. So bila doktor buat dia punya like slideshow tu, doktor kena tahu dah kat mana nak letak muka doktor, nanti jangan letak kat situ banyak tulisan. Faham. Faham So doktor kena cut mungkin kat depan sikit dengan kat belakang sikit yang tak cantik tu. Yang depan dekat belakang tu doktor kena cut. Yang lain tu on je lah. Okey, soalan. Ni benda yang gerak-gerak ni, masa saya record tadi dia akan record sekali ke? Kita boleh buka video tadi. Okey, buka sekejap Okey, sekejap saya buka video. Saya recording kat atas tadi. Buka. Ni kan, bila saya buka video. Nampak? Saya play sampai ke tengah sikit. Nampak? So, pergi tengah-tengah sikit tengok kat kita yang betul-betul recording tadi kalau ikut kat sini. Nampak? Tulisan tu akan nampak jalan. Kalau doktor nak letak logo ke atas ke apa ke dia akan ada kan nanti. So be mind lah. Kalau kita punya tulisan jangan ada letak dekat bawah, nanti tutup sebab benda-benda ni akan ada dalam tu. Okey. Sekejap kembali kepada sini. Okey, jadi summary. Dia macam ni. Maksudnya bila saya buat benda ni pastikan dia saya lihat daripada cikgu present tadi, dia yang pentingnya dekat source ni yang penting, yang mengawal segala-galanya ni. Yes. Penting ada display capture sebab you nak capture the whole screen ni. Maksudnya tak payah pakai screen castify, tak payah pakai loop. Okey, satu. Nombor 2, audio output ni pun penting, betul? Yes, audio output penting. Okey. Kalau tengok microphone and auxiliary ialah daripada mic kita. Kalau dia tak bergerak bermaksud mikrofon kita ada masalah. Setuju. Okey. Kalau desktop audio, sekarang ni saya bercakap nampak dia bergerak-gerak. Kalau saya diam, nampak tak bergerak? Faham. Okey. Desktop audio tu mean suara daripada laptop tu sendiri. Kalau doktor pasang video ke apa ke, dia akan keluar daripada desktop audio. Tapi kalau kita bercakap, dia akan daripada mic. Faham. So kalau contoh kalau doktor nak offkan desktop audio tu, tutup je lah, tak ada masalah. Tutup dengan penting pun. Audio input capture tu tak payah. Audio input capture ni sebab doktor dah pakai mic dengan desktop, dah tak payah, tak guna. Yang tu kadang-kadang ada orang buat jangan sesat. Sebab kalau dia orang pakai yang tu, yang audio mixer dia tak boleh guna, dia kena tutup, kena offkan dekat bahagian properties.
Dia kena pilih salah satu. Kalau kita nak pakai yang audio yang dekat source, yang bahagian audio mixer tu kita kena off dekat setting. Takut dia akan berlapis. Betul. Suara tu mungkin akan jadi berlapis. Okey, nak tanya soalan lagi. Kalau katakan saya rakam daripada YouTube, adakah saya boleh gunakan OBS? Apa yang terpapar dekat apa yang terpapar dekat skrin itu Dia dah akan capture. Itu dia akan ambil. Okey, tanya lagi satu soalan. Kalau dekat screen Castify, saya kena offkan dia punya mic pada screen Castify tu untuk mengelakkan double voice. Okey. Di OBS ada tak benda-benda ni? Ke tak payah? Tak payah. Buat apa-apa. Sebab dia tengok pada ni, sekarang dia ada mic dengan desktop. Selagi mic kita berbunyi, kalau doktor cakap kalau masalah sekarang ni, kalau biasa double sound, kalau OBS ni, kalau doktor pakai sound daripada laptop. Bila doktor cakap sound dekat laptop tu dengar atau bunyi-bunyi lagu ke apa, bunyi daripada bunyi ni boleh masuk balik kat mikrofon, dia jadi double. Betul. Itu masalah dia. Kalau kita pakai headphone, lebih selamat lah sebab headphone dia tak dengar daripada bunyi laptop tu, dia tak tarik. Kalau bunyi dekat laptop kita, ditarik masuk mikrofon tu akan jadi double sound. Sama juga kita live. Kalau kita punya open dekat kita punya sound system kita ada bunyi, atau dia boleh bounce balik masuk dalam mic, itu jadi double sound. Betul. Selagi tak ada bounce tu tak ada masalah. Okay, sebab bila di screen Castify, yang selalu saya terlupa, bila saya lupa tutup dia punya dekat screen Castify ada gambar mic tu. Mic tu selalu bila saya on, lepas tu keluar pula dekat YouTube ni, keluar dekat kita tu dia double. Sebab kadang-kadang bila lecturer present pakai Google Meet, betul tak? Lepas tu bila saya rakam dengan Google Meet, saya rakam dengan screen Castify. Tapi saya terlupa nak letak dekat screen Castify tutup mic screen Castify tu. Jadi dia double. Jadi sekarang saya dah off. Sebab tu saya tanya kalau macam tu sama juga. Kalau doktor nak rekod suara daripada mic tu saja, doktor tak nak cakap, matikan mic je lah. Tutup gambar mic. Matikan mic pada Google Meet. Bukan, pada sini je, pada OBS ni je pun cukup. Macam ni saya nak mati mic kat sini? Tekan je gambar sound mic tu. Ni? Bawah dia. Tu ada desktop. Tekan ni. Jadi maksudnya mic tu terus dia lah bercakap bunyi tu kan. Ini tutup yang ini. Mic tu suara dia dari dalam sana dia akan masuk kat speaker kita. So dia akan rekod daripada desktop audio tu. Betul. Tapi sekarang sebab saya pakai handsfree ni dia tak adalah double tu, betul? Betul. Jadi maksudnya saya ni on pun tak ada masalah lah. On pun tak ada masalah. Okey. Bagus. Apa lagi trik lagi? Belajar sikit-sikit dulu doktor. Okay. Kalau nak belajar benda macam ni sampai faham. Tak ada worry. OBS tu banyak. Faham. Sebab saya berapa sebab sebelum ni saya cuba buat OBS, itu hari saya tanya Cikgu Ahmad, dia kata tanya you lah expert. Saya punya problem itu hari dekat encoder ni. Saya tak boleh start record ni. Sebab setting kat sini, sebab mungkin saya pakai saya pakai kat sini output dia. Tu you yang bagi tu saya tutupkan encoder ni, betul tak? Dekat sini. Dia tak ada Kalau saya doktor, saya pakai hardware QSB. Yang atas ni. Yes. Sebab yang ni dia tak kuat, dia tak makan CPU kuat sangat. I see. 160 okey bitrate? Okey, sebenarnya kalau untuk streaming, doktor tak pakai untuk live streaming. Satu audio tu dah okey, 160 tu. Saya bukan apa, saya nak rakam aja bukan apa. Yang bawah tu ketukar, recording kat bawah tu ketukar juga. Yang mana? Yang software kat bawah tu. Encoder yang recording. Bawah dia. Ada satu kat lagi. Bawah sekali. Tu. Software tu tukar juga encoder je. I see. Hardware. Sebab NVIDIA ni dia pakai NVIDIA. Tapi NVIDIA ni dia tak kita kata apa dia tak up to date, so dia tak boleh nak baca file tu. Sebab dekat laptop saya ada tulis NVIDIA tapi saya cuba install tu tak jadi. Lepas tu saya terhentilah OBS saya dah setahun ni saya tak pernah pakai pun sebab try tak boleh. Kan? Tak jumpa cikgunya. Saya baca kat YouTube tu tengok orang sedap apa dia buat tu kan. Lepas tu saya beralih pada Loom dan Screen Castify tapi saya tahu benda ni boleh buat macam-macam ni. Kan? Macam doktor turunkan kecilkan sikit, save dulu, apply dulu. Okey, save dulu dekat mana? Turun kecilkan sikit, besar sangat tu. Okey, kejap. Kecil sikit je, cukup. Itu kan. Apply, okey. Kat sini apply. Apply and okey. Press okey. Okey, try kita start recording, jadi tak? Start recording. Jadi. Jadi, okey, stop balik. Stop balik. Stop recording. Okey. Nanti boleh start nantilah. Yes. Okey. Right. Okey. Okey. So sekarang ni doktor punya dah okey dah.
So, cumanya nanti doktor kena nak polish sikit. Macam contohnya kalau doktor nak masukkan overlay ke, dia macam orang kata apa ni, dia punya tambah macam-macam lagi lah, special effect lagi. tambah effect lain. Itu tak apa. Contoh Tengok YouTube. Contoh. doktor Okey. ambil display capture tu, onkan Display balik capture. dia punya kunci tu. Okey, on balik. On Okey. balik. Okey, tarik kecilkan sikit. Tarik kecil sikit. Okey. Okey, Okey. letak angkat tengah-tengah sikit ke? Okey, tak tengah sikit. Okey. Okey, kecilkan sikit lagi. Sikit. Okey, saya macam tu kan. Okey, tak Tapi ujung sikit, ujung muka saya dah muka saya nak masuk dalam tu. tak lindung kepala cikgu tu. Doktor ni tepi sikit. Yang sikit kecil kecil lagi sikit. Jangan kena muka doktor. Oh, kecil lagi. Bukan kecil lagi. Tolak ke tepi sikit je. Oh, tak ke tepi. Okey. Tolak ke tepi sikit je. Ke macam sana, ni. sebelah kiri. Oh, sini. Sebelah kiri. Okey, atas sikit. Adalah ruang sikit kat tepi doktor. Bagi cantik sikit. Macam tu kan. Okey. Sikit. Okey. So sekarang ni doktor nak tambah belakang background, katakan nak letak gambar. Tekan tambah. Tekan tambah, campur ni. Okey, tekan tambah. Okey. Pergi dekat image. Image, okey. Okey, image. Okey dulu. Okey. Okey. Pilih browse apa-apa gambar yang ada cantik-cantik dalam dalam saya punya ni. Okey, sekejap. Saya ambil lah sekejap. Katalah saya ni. Okey, pada saya. Contohlah. Contohlah. Ambil gambar ni. Okey, open. Okey. Okey. Okey, klik dalam gambar tu, klik kanan. Kanan. Klik kanan, pergi dekat transform, bawah order. Okey, transform, okey. Pergi dekat stretch to screen. Gambar ni sebenarnya besar, so nak kecilkan balik, pergi stretch to screen. So dia akan mengam-mengam masuk. Cantik. Ejah tepi kanan dah. Okey, turunkan image tu ke bawah sikit. Bukan yang ada pergi kat source. Source. Lepas kan tulis ke bawah sikit bagi nampak webcam. Duduk bawah webcam pun boleh. Bawah sekali. Nampak? Capture gambar sikit kat belakang. Okey. So sekarang ni doktor tekan start recording. Okey, lepas tu pergi dekat PowerPoint. Okey, present now. Okey, testing 1 2 3. Doktor cakap lah kan tentang next slide. Dah habis. End tu. Escape. Okey, lepas tu pergi balik OBS. Stop recording. Okey. Okey, nanti kejap. Maksudnya tak habis lagi recording tu. Yes. Are you sure? Okey. Maksud saya, masa proses kita buat tu, jadi saya kembali kepada OBS. Benda ni dia tak masuk kan? Betul tak? Dia record dia. Masuk juga. Maksudnya saya kena edit lah, saya kena cut lah benda ni. Cut lah, kena ambil yang tengah-tengah dia. Okey, tengah-tengah dia. Pergi kat file, pergi kat start recording balik. Start recording, tengok hasil dia. Okey, kita ambil yang terbaru ni. Terbaru bawah sikit. Okey. Bawah. Pasang dulu. Yang lama ni. Yang lama ni. Dia bawah lagi. Dia terbaru tu bawah lagi. Ni. Okey. Okey, kita dengar je. So doktor tahu kat mana nak kena cut lah. Okey, nampak kat mana doktor yang kena cut? Awal dengan belakang tu kena cut. Okey, soalan. Kalau dalam Screencastify, saya boleh edit benda tu je. Jadi masa dalam OBS, bila dah siap apa benda semua ni, saya gunakan software lain seperti Filmora ke atau Screencastify untuk potong part yang saya tak nak. Betul? Ya, betul. Maksudnya dalam OBS dia tak ada part tu saja. Tak ada. Part dia yang canggih, dia boleh letakkan benda macam ni. Dia macam ni sebab doktor pakai satu screen. Dia jadi macam ni. Macam saya pakai dua screen, saya tak payah nak cut lah, saya terus jalan je. Dua screen? Dia pakai dua screen je berbeza. Dua screen maksudnya dua laptop berbeza ke atau pada dua monitor berbeza? Dua monitor berbeza. Macam saya ada satu laptop yang sebelah saya sini. Okey. Laptop, dia screen je. Dia screen kosong. Tak ada apa-apa. Laptop satu.
Laptop satu. Tapi sambung pada 2 skrin dekat luar atau dekat permukaan ni? Sekejap saya tunjuk video jap. Saya masuk pakai handphone saya jap. Sorry. Sekejap Dekat mail je. Okey. Okey, Doktor nampak kamera. Okey. Nampak saya punya skrin. Okey. Okey. Ini skrin pertama. Sorry, ini skrin laptop. Ini skrin laptop. Okey, so saya sambungkan. Dia jadi macam projektor dia skrin kedua. Okey, ada saya sambung kat TV pun sama. Betul kan? Dia punya konsep sama-sama dengan TV. Okey, saya ada TV ni. Okey. So macam tu lah. Oh, okey. Okey, faham maksud you. Maksudnya bila saya present ni saya nampak lah benda tu dekat belah sana macam mana. Okey. Okey, kalau doktor sambung dekat TV, okey. Pergi kat OBS tadi. Pergi dekat OBS. Okey, ni sekarang Okey. OBS. Dekat display capture tu, double click. Okey. Okey. Kalau doktor sambung dekat TV, dekat display tu ada tekan. Kan dekat display, okey. Dia akan ada satu lagi monitor kat bawah ni. Betul. Sebab kalau ni, tapi kalau Chromecast tak ada lah. Tapi kalau Chromecast ni boleh rasanya. Dia akan keluar lagi satu display kat bawah ni. Okey, Dengan syarat dia extended. Dengan syarat? Extended. Dia extend. Sekejap. Okey. Sekejap saya tengok. Kalau pakai macam ni tak boleh? Mana? Macam saya tunjuk ni. Paparan macam ni. Chromecast saya macam ni. Chromecast. Okey. Dah cast belum? Cuba cast. Sekejap. Cuba casting sekejap. Saya Casting dulu. Okey, dah keluar dekat TU. Keluar dekat TU. Okey, TV dah keluar. Dekat TV. Okey, lepas tu pergi dekat OBS. Okey, tengok dekat display tu. Cancel dulu, on balik. Double click balik. Cancel dulu. Lepas tu double click balik. Tengok display, ada dua tak? Tak ada. Okey, Tak boleh. Tak boleh, tak apa. Maksudnya saya kena pakai HDMI lah. HDMI cucuk ni boleh kan? Macam tu. Patutnya boleh lah doktor. Sekejap, cancel sekejap. Cancel dulu. Okey, tapi kalau saya tukar nanti kita keluar dari desktop. Turunkan. Sekejap, sabar doktor. Turunkan dulu semua. Saya nak tengok bahagian setting. Turunkan dulu. Okey, turunkan dulu. Okey, klik kanan kat mana-mana kosong tu, klik kanan. Kat kosong dalam ni. Atas. Dekat tu klik kanan. Pergi dekat display setting. Okey. Display setting. Okey, turun bawah sikit. Oh, dia tak ada ni. Turun bawah sikit. Turun ke bawah. Bukan yang ni, bahagian display. Bahagian display. Okey. Bukan, turun ke bawah lagi. Sekejap. Okey. Ni tak? Cuba connect to wireless display. Okey. Ada tak? TV Samsung LED tu? Ni. Ni pun boleh juga. Atas. Sekarang pun dah sambung kat TV pun. Tapi saya pakai Chromecast. Saya tanya je. Tak apa, cuba try dulu. Okey. Sekejap saya kena, kalau nak sambung TV ni, saya kena tutup ni dulu. Yang ni sekejap. Display ni. Tutup ni dulu. Saya kena tutup ni dulu. Tutup ni dulu. Pergi balik kat sini. Pergi balik kat connect wireless display. Pergi ambil TV ni. Sekejap. Boleh tak? Keluar kat TV tak? Biasanya dia keluar. Mana cara dia buat? Sebab dia akan jadi dua kita akan nampak dua punya ni. Kat situ kita boleh edit dia punya ni. Kode connect. Mungkin dia tak boleh connect. Oh, sekejap. Saya kena tukar. Source dia ni. Sekejap. Sebab source dia ke TV. Okey. Okey. Sebab tu Dropbox. Okey, saya jadi sekarang tukar source. Okey, sekarang dah connect dah. Okey, duplicate dah. Okey, turun bawah sikit. Duplicate display tu tekan.
pergi extend this display. Okey, keep change. Okey, scroll ke atas sikit. Okey, dah ada 2 kan? Identify, okey dah ada 2, betul dah? Okey, turunkan dulu yang ni. Okey, turunkan. Dismiss dulu. Okey, turunkan. Buka PowerPoint. Buka besarkan PowerPoint. Doktor tarik PowerPoint ni, tarik atas, kat ruang kosong kat atas tu, tolak ke TV. Doktor kerti tak? Dekat bahagian atas tu, warna oranye tu, atas sekali yang kosong tu, tekan dia akan turun lah, tolak ke TV, tolak belah kanan, belah kiri, belah kanan. Tolak sampai keluar. Lagi. Dia akan masuk kat TV. Mic doktor tak dengar. Off. On kan? Mic. Keluar kat TV. Betul. Ini orang guna second display. Okey, besarkan dekat TV tu. Full screen kan kat TV tu dia punya PowerPoint. Ya, keluar kat TV. Sebab dekat sini dia tak keluar. Rupanya extended dia pergi belah situ. Tolak mouse dia akan masuk ke screen lain. Tolak mouse tu dia akan pergi tu, besarkan dekat TV tu, bagi dia full screen. Macam kita buat TV biasa, macam kita open. Oh ya. Okey, kalau macam sekarang mouse saya dah duduk kat TV. Maksudnya kalau saya nak kembali ke sini, saya drag balik ke keluar. Itulah kita guna second extender monitor. So kita ada 2. Okey. So sekarang ni doktor pergi dekat OBS. Tapi sekarang mouse saya duduk dekat TV ni. Okey dah. Tarik je masuk balik. Boleh. Dia go through macam tu je. Okey, pergi dekat OBS. Pergi kat OBS. Okey, ni OBS ni. Bukan dekat bawah tu. OBS. Okey, sorry. OBS. Display capture tu doktor tukar. Display capture. Double click. Okey. Pergi dekat display tu, tekan nombor 2. Ada nombor 2 akan keluar. Yes, display tu. Ada. Okey, tekan okey. Press okey. Okey, press okey. So sekarang ni besarkan sikit. Besarkan ni. Besarkan sikit. Okey, okey, dalam pergi balik dekat TV tu. Pergi balik dekat TV. Pergi balik dekat TV. Pergi kat TV. Okey. Okey, besarkan yang petak tu, yang atas dekat mana tu besarkan. Atas tu, tu besarkan. Yes, okey, tekan. Nampak nampak situ. Tak nampak. Sebab tu doktor pakai ni. Okey, so sekarang ni pergi dekat doktor pergi dekat pergi atas sekali, pergi dekat slide mula-mula. Slide mula-mula. Okey, sorry. Okey, slide mula-mula. Okey. Tekan present now. Sini present now. Okey. Okey, so nampak macam ni kan? Okey. So kalau doktor tekan start recording tu, doktor dah tak ada dah yang gambar belakang-belakang tu. So doktor boleh start recording tu. Cakap je lah nampak. Jadi apa ni sedang record macam ni lah. Kalau doktor start recording. Doktor cakap, lepas tu dekat tu next. Dekat TV tu doktor next je. Testing 1 2 3 next. Okey, lepas tu stop recording. Pergi kat presentation dekat TV tu, tekan next. Dekat present kat TV. Betul. Tekan lagi. Next. Go, nampak? Okey, go. Start. Lagi, present lagi. Outline tu pergi next slide. Go to next slide. Okey, go next slide. Dah siap tu. Stop lah recording. Tak ada dah gambar belakang tadi. Mau saya boleh masuk ni, stop recording. Yes. So tak ada nampak gambar belakang tadi. Doktor tak pernah pakai extended monitor. Oh, inilah fungsi dia. Nampak? Perbezaan dia menggunakan second screen dengan satu screen. Nampak dah cara dia. Jadi benda ni soalan. Benda ni hanya boleh digunakan di okey, sorry. Maksudnya kalau saya present lain kali dalam bentuk PowerPoint ke, tak guna OBS ni pun benda yang sama kan? Betul? Ya, kalau doktor pakai contoh doktor pakai second screen ni, kalau doktor Google Meet. Dekat Google Meet pun bila doktor tekan share screen tu dia akan keluar dua screen.
So doktor kena pilih which other screen. So doktor present bila doktor tekan present now tu, dia akan prompt 2 screen. Which screen doktor nak pakai? Okay, doktor stop dulu. Stop dulu. Okay, tekan balik share screen tu. Share screen, okay. Okay, Dia dah entire window atau tab? Entire screen. Entire screen, okay. Okay, dia akan 2 pop-up. So doktor pilih yang second screen ni yang PowerPoint tu. Doktor pilih yang PowerPoint tu, lepas tu present now. Share. Ya Allah, settle lah maksudnya sekarang saya dah boleh nampak lah saya punya. Okay. Nampak? Ada second monitor tak nak guna macam ni lah. Bukan, kita tahu benda tu ada kat dalam. Macam contoh saya ajar OneNote. Dalam Europe laptop ada OneNote, tapi kita orang tak tahu nak guna. Macam saya tahu ada share screen jadi, tapi saya tak guna macam ni sebab saya tak tahu. Jadi saya guna yang casting screen. Kan? Masalah bila casting screen ni dia nanti dia double voice tau. Sebab tu saya tak boleh pakai share desktop tu, saya share tab aja. Nak tukar tu payah lah kan. Saya nampak benda tu belah sana sebab saya nak tengok orang macam mana orang tengok daripada segi participant punya ni, student punya view. Kan? Jadi macam ni kan, bila orang dah ramai kat sini, benda yang dekat dalam Google Meet dia kecil. Jadi saya tak nampak yang participant ni nampak apa belah sana. Jadi kalau macam ni dah cakap macam ni, senang lah saya tutupkan mic ni, saya dengar bila cakap ni, saya tengok dekat TV apa yang saya tengah present ni. Yes! Inilah guna ada 2 screen. Jadi maksudnya kalau mouse ni saya bawa ke sana, dia keluar, dia masuk dekat. Yelah dia mau. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita guna extended. Macam cikgu letak satu skrin kosong kat sebelah tu, ambil sikit apa-apa pakai HDMI, betul tak? Wire apa semua. Jadi saya dah ada TV, sebab TV ni apa yang susah-susah, pancar je lah kat TV tu kan, betul tak? Aduh. Tak, dia macam ni. I'm not into video recording apa ni sebelum ni. Saya lebih pada kurang-kurangnya doktor belajar. At least kalau doktor tak tanya saya takkan dapat solve problem doktor. Jadi kalau tanya dekat grup ramai-ramai tu pun tak boleh settle. Tak boleh. Dia kena yang berbeza. Dia kena Google Meet macam ni baru kita nampak senang, kita boleh berbalas, kita boleh cakap. Bila saya suka orang bertanya, bila orang bertanya saya ada jawapan. Ya. Sama juga saya juga. Jadi bila kita solve problem tu, jadi next time kita tak lupanya sebab benda tu at fingertips. Jadi dia kena tanya expert sebab dia hari-hari buat benda ni. Dan tu dia tahu dia punya tricks dia kat mana, dia punya problem solving dia. I really appreciate dia. Betul, dia banyak belajar hari ni. Ini sebab saya dah tangkap dah. Saya cuma yang saya sebelum ni tak boleh nak buat OBS ni. Satu, dia tak boleh nak record. Jadi saya pun dah patah semangat lah tak nak buat. Nombor 2, saya nak buang yang belakang ni, tak boleh nak buang. Try tak boleh. Mana tengok YouTube tak jadi juga. Lepas tu tanya Cikgu Aman, dia kata dia pergi cari Cikgu Zul ni, dia expert. Tu cari you tu. Bila tanya-tanya, tu you yang jawab dulu tu. Settle lah, alhamdulillah ni settle lagi. Saya tahulah buat boleh, ni tak ada hal. Sebab tu macam saya pakai 2 screen. Saya takut bila saya tak faham tu dekat sini. Nombor 2, bila dia ada banyak-banyak scene ni kan, itu sebabkan saya confuse sekejap ni kan. Lepas tu nak buang belakang ni, ni dah canggih lah, dah boleh buat macam ni, saya dah tahulah macam ni. Ini pun dah cukup dah, ialah itu explore je lah. Kan? Nombor 2, dulu saya belajar Filmora. Filmora pun lebih kurang macam Yuda juga, tapi gambar orang ni dia tak boleh buang yang belakang ni. Bila kita rakam tu. Tapi yang bagus Filmora, yang macam you cakap tadi ni, tak apa, nanti potong, cut, sambung. Kalau doktor pakai 2 screen macam ni, dah tak payah potong dah. Tak payah. Tak payah potong dah sebab dia akan nampak. Dah tu dah, dia dah boleh present macam biasa dah. Betul, setuju. Cuma kalau nak cantik sikit mungkin kena crop sikit lah, bagi hilang hitam atas bawah tu. Betul. Itu nanti saya crop tu, saya faham. Yang hitam tu kan, jadi letakkan di background ke apa kan. Macam tadi lah, setkan picture tu. Terima kasih banyak-banyak lah Cikgu Settles. Kalau tidak saya kena cari Cikgu Alijah ni nak buat ni. Bukan apa, nak siapkan saya punya master punya ni. Master punya projek ni kan. Lepas ni kalau doktor nak present dekat orang pun mudah sikit pakai 2 screen macam ni. Betul. Setuju. Tak ada dah pening-pening nak tengok sebab kadang-kadang bila kita present entire screen kita tak nampak. Lepas tu kalau kita pakai tab pun dia kecil, macam-macam masalah dia. Sebab tu saya suka entire screen sebab kita nak jam-jam pergi sana pergi sini. Taklah kita kena tutup balik, on balik dari sini pula, tutup balik. So kita entire screen ni, apa yang kita buka dekat screen tu semua akan nampak. Just tolak je.
tolak masuk, turunkan, tolak balik ke dalam. Macam tu je, dia boleh tolak. Apa program yang doktor nak pergi, tolak je balik ke apa ni, screen sebelah sana. Itu cara tolak. Dia tolak sebelah kanan. Jadi contoh nanti kalau contoh macam tadi saya dekat setting tadi kan, bukan, saya dekat Google Meet tadi, maksudnya kalau saya nak tukar kepada katakan OneNote pula, saya tukar kat OneNote, tolak ke screen sebelah sana. Buka OneNote, hantar ke screen sebelah. Lepas tu hantar ke screen sebelah. Bawa ke screen sebelah. Ya Allah ya Tuhan Karim. Dekat sini dia punya teknik dia. Tak tahu. Alah, sini rupanya. Kita nak fikir dia macam mana dia buat macam. Jadi maksudnya bila cikgu rakam tu, rakam dengan OBS, macam inilah kita tekan start record dia tu. Jadi dia rakam apa yang ada nampak kat TV ni, betul tak? Yes, dia akan rakam apa kat dalam TV. Maksudnya dekat sini dia tak adalah rakam yang gini. Yes. Dia rakam yang second screen, betul tak? Dia akan rakam second screen, yes, betul. Sama juga kalau doktor buat present dekat Google Meet atau apa sini kan. Itu yang ada orang ni, gambar orang tu kan? Betul? Yes. Tu saya tengok macam mana dia masuk ke orang tu, dia letak kat YouTube. Ini tempat tak ada masalah nak masuk YouTube apa semua. Ambil je dia punya file link apa semua ni. Masuk kat sebelah tu, asal je lah. Tu saya tengok orang ni macam mana dia masukkan orang gambar kita kat dalam ni dengan present apa semua kan. Tak payah kita nak buat double editing apa tu, banyak kerja macam ni kan. Itu yang kita boleh buat. Kata OneNote buka je lah kat sini. Ini kan dia bergerak-gerak ni, maksudnya saya kena lock lah dia punya image ni lock je lah. Lock je ni, baru saya boleh ni lockkan dia punya display capture. Ini boleh tak gerak ni? Ni tak boleh. Buka ni. Buka ni, saya nak tekan saya punya OneNote ni. Masuk. Masuk lah dekat sini. Jadi display capture, kita masukkan balik saya punya sini, tutup sini, Okey, pergi ke sana balik. Lepas tu besarkan OneNote ni. Ni kecilkan. Okey, faham. Inilah yang diorang nampak tu. Jadi kembali kepada Google Meet. Faham. Thank you so much. Itu je trik dia. Then baru saya faham kenapa diorang pakai extended display ni. Yes. Sebab dulu kita pakai extended display, tapi masa tu tak adalah buat macam nak record online apa semua tu physical. Sebab kita tunjukkan kepada partisipan kita di dewan ataupun di auditorium. Macam saya dalam kelas dekat universiti, jadi saya buat extended dia macam ni. Tapi bila dah buat online ni, saya tak tahu benda ni boleh jadi macam ni sebab OBS lah. Saya punya start itu, jadi saya tak buat lah. Jadi saya buat pakai sifat yang lambat. Extended display ni kalau doktor nak pakai masa buat present dekat Meet apa boleh guna. Sebab dia tak kacau kita punya OBS. Dia punya Meet tu. Kalau kita nampak partisipan, nampak orang nak chatting ke apa, kita boleh nampak. Nak chatting ke apa, kita boleh still monitor dia punya chatting semua. Tapi tak kacau kita punya present. Betul. Sebab kita boleh nampak paparan tu di skrin yang kedua. Yes, orang nampak paparan tu skrin kedua. Dia tak kacau kita punya Google Meet tu. Nampaklah live punya chatting apa semua. Tak adalah kita terkeluar ke apa, kita tak tahu. Ya, faham. Sebab kalau kita rakam cara macam sikit Kasifah yang cikgu cakap ni, dia akan rakam semua yang ada dekat dalam skrin ni tau. You pergi mana semua dia akan nampak. Itu satu kelemahan dia kat situ. Yang OBS ni, itu yang bagus itu. Sebab dia ambil capture yang skrin yang you nak paparkan aja itu. Yes, betul. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Saya pun ada kelas sekejap pun. Okay. Thank you so much cikgu. Alright. So alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Ya. Okay, beres. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.